Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang menonton video ini, tahniah dan alhamdulillah ya. Tahniah kerana berusaha untuk memahami ya tentang sains ya. And then also terima kasih kerana menonton. Kalau belum subscribe, please subscribe. Okay, also spread to your friends. Mudah-mudahan ramai boleh mendapat manfaat ya. Okay, make sure you have to have this book in front of you. Okay, and then kita dalam muka surat 210 ya. Kita dah masuk bab 7. Muka surat 210. Okay, so kita lihat jangan lupa betulkan niat kita belajar lillahi ta'ala. Saya mengajar pun kerana mesti lillahi ta'ala ya. Barulah insya-Allah InsyaAllah dibawa sebagai saham akhirat. Okay, kita kena faham dalam bab 7 ni tentang kerja, tenaga dan kuasa. Okay, kalau kerja biasa apa awak faham? Kalau kata mama pergi work, papa pergi work, pergi kerja, kerja untuk cari rezeki kat luar kan. So tak sama dengan sains. Sebab bila sains, kalau yang lama dijadikan K adalah DJ. Maksudnya kerja adalah daya darab jarak ya. Daya darab jarak. Tapi sekarang dia tukar pula, dia ambil English work, dia tak ambil dia punya formula kerja, dia ambil work equals to Fs. F kat English is work sama dengan force times with distance. Dia guna distance kalau kita lihat sesaran, dia guna bahasa Melayu sesaran. Ini work kemudian force kemudian sesaran pula dah. I don't know macam mana boleh jadi macam tu. Okey, so kita lihat dalam yang kotak hijau tu, kerja W didefinisikan sebagai hasil daya F dan sesaran S. So dalam arah daya. So W equals to Fs. Awak kena ingat yang ni. Yang ni untuk faham. Yang ni yang kena ingat, yang ni untuk faham. So bermaksud kalau kerja adalah daya darab jarak, kalau tidak ada jarak kosong, that means tak ada kerja lah ni. Apa-apa darab kosong adalah kosong. Okey. Kalau kita tengok segitu. So bermaksud kalau awak menolak satu kotak yang berat, dia bergerak ke depan, yes, awak buat kerja. Kalau segi istilah sains. Kalau awak menolak kereta pun tapi dia punya handbrake off, awak boleh tolak dia bergerak sikit, yes, buat kerja. Tapi kalau kau tolak dinding, dinding rumah batu, boleh gerak ke? Tak ada jarak langsung ya. Dinding tu sendiri, bukan tangan awak, bukan badan awak. Dinding tu sendiri. So tak ada kerja. Memang tak ada kerja pun tolak dinding batu, buat apa? Okey. Kalau ikut sains, awak tidur awak tak gerak-gerak, awak tak ada kerja. Betul lah tu kan, tak buat kerja. Tapi kalau awak pusing badan awak gerak, dah ada kerja pula. Kalau awak duduk kat bilik kat atas, awak tengah study, diam je, baca dalam hati, mak kata, buat apa tu? Awak kata apa? Tak ada kerja. Sebab awak tak bergerak. Segi istilah sains pelik ya. Tapi itulah menyebabkan kita faham nanti untuk pengiraan dan sebagainya. Kalau awak faham DJ tu tadi, DJ ni senang sikit awak nak faham apa itu kerja. Because formula ni ialah Fs. Kalau dulu saya ajar kerja ialah DJ radio. Senang sikit budak ingat. Doesn't matter, kalau kena ingat W equals to Fs. Work is equals to force times by sesaran. English jadi Melayu pula, tak apalah. So apa unit dia adalah joule. Ya, kerja unit dia joule. Okey, cuba tengok dalam pink punya kotak tu. 1 joule kerja dilakukan apabila daya 1 Newton. Kalau ikut bahasa dia betul dia Newton, dia masuk ke hidung. Badminton. 1 Newton dia digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya. So that means 1 meter, okay, 1 Newton 1 meter jadi 1 joule. Sebab joule ni daya dia adalah 1 Newton, jarak dia 1 meter. Okay, dan kita kena faham pula apa momen daya. Momen daya dan tenaga merupakan dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter juga. Newton meter. Newton dalam hidung. Okey, unit yang lebih besar seperti kilojoule kj dan megajoule mj juga digunakan dalam pengukuran kerja. Yang paling yang biasa guna Newton meter. Tapi kalau nak dibesarkan kita guna kilo 1000 kan, darab 1000 ya.
dan juga megajoule. Darab lah 6 pula dah, darab sejuta. Okey, so 660. Info sains, sesaran tadi, Fs tadi, sesaran ialah jarak yang dilalui. Dia guna jarak ke sesaran ni? Jarak lah sebenarnya. This one is easier, tapi tak apalah. So you already know about this, you can understand better. Tapi formula kena guna ni untuk pengiraan. Sesaran ialah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. Okey, so kita lihat yang purple pula. Contoh pengiraan kerja dalam aktiviti harian. Sian makcik Minah ni kan, dengan kosong sian apa, ringan je. Okey, perhatikan rajah 7.1 dalam gambar foto 7.1. Rajah dan gambar foto ini menunjukkan beberapa aktiviti dalam kehidupan harian. Okey, first dia ajar juga awak cara yang betul untuk mengangkat beban yang berat ya. Tengok dia straightkan belakang dia. Kenapa? Nak jaga tulang belakang ya, sebab kalau gerak je kena slip disc, aduh sakitnya. Sebab saraf-saraf kita semua ada pada tulang belakang. Kalau tertekan saraf tu memang sakit memanjang. Mungkin you have somebody in the family yang kena slip disc. You can see dia tak boleh sangat nak gerak, tak boleh sports, tak boleh nak duduk pun sakit. Na'udzubillah. Jaga ya, amanah Allah bagi badan kita ni. So tengok dia cara dia duduk tu, cara dia mencangkung, mengangkat, dia make sure lepas tu dia straight ya, sebab kena jaga ya. Kalau tidak, kalau dah cedera, susah nak baik kalau kena slip disc. Okey, so lihat aktiviti A, mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 Newton. Newton dah terbiasa. Newton secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti. So that means cuba tengok yang biru tu, arrow biru dekat gambar makcik yang hujung tu. Okey, dah masa dah diri dah tu. Okey, menolak ke atas 20 Newton tu apa? Daya. 20 Newton. Dia mesti berlawanan. Memang Allah buat setiap sesuatu berpasangan. Sama ada kamu tahu ataupun tidak. Ini pun berlawan lah. Yang menolak ke atas nama dia daya tarikan graviti, ke bawah 20 Newton. So berat tu 20 Newton. Dan daya tu yang melawan 20 Newton tu rasa berat tu. Kan? Kalau benda tu 10 Newton tarikan graviti, awak angkat pun 10 Newton. So taklah seberat sangat. Tak 10 sikit daripada 20. Okay, in page 211, activity B, menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. So, kalau guna formula tadi, okay, kita akan dapati daya dia adalah 10 Newton, jarak dia 5. So, jarak 5 adalah 50 Newton meter. Ataupun kedua ni, force dia adalah 10 Newton, darab dengan sesaran dia, distance dia, jarak dia adalah 5. So, jadi 50 juga kan. Okay, so that is activity B. Lihat activity C, menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. So, nak kira W equals to Fs, force dia berapa? 2, darab dengan jarak dia adalah cm, tapi kena tukar pada meter. Cm dan meter darab ke bahagi. Yang tu kena clear. So kalau clear dalam math tak ada masalah, sains. Cm kepada meter kena bahagi. Kalau meter pada cm baru darab. So darablah, kiralah. Tapi kalau laci tu stuck, tarik lah, peluh-peluh tarik, tak boleh buka. Dia stuck ke melekat, apa benda melekat tak tahu. Tak gerak sikit pun. Ada kerja tak? Tak ada kerja tu. Zero work done. Okey, so kerja yang dilakukan dalam aktiviti A, B dan C adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 7.1. Yang si A ni makcik angkat bakul tu, okey, daya 20 Newton. Berat pula bakul tu, bakul besi ke? Okey, arah daya menegak, so sesaran dia 1 meter lah, sebab menegak 1 meter ya. Iya ke? Ada tak dia sebut kat mana-mana? Betul lah. Aktiviti A, mengangkat objek setinggi 1 meter. So dia punya sesaran ataupun dia punya distance ataupun dia punya jarak adalah 1 meter. So W equals Fs, darablah 20 darab 1 je. So that unit dia kita tahu sama ada Newton meter ataupun Joule. Newton meter boleh, Joule pun boleh. B pula yang gambar si budak tolak troli tu, daya dia sikit sebab dia tayar, senang lah, 10 Newton je. So dia punya arah daya mendatar. So darab dengan 5 meter dapat 50 Joule ataupun 50 Newton meter. Dua-dua boleh digunakan. Jangan guna dua-dua sekali, salah satu. Kalau C pula, iaitu yang tarik laci tu 2 Newton saja sebab ringan je laci tu kan.
uh, yang peliknya baku tadi berat. Baku tu kosong, kalau berisi mungkinlah berat. Okay, so dia punya arah daya sasaran dia adalah horizontal, mengufuk, mendatar. So berapa jauh? I told just now 30 mesti par 100 tu kilometer. That's why 0.3 meters. Dapat 0.6 joule saja. Mana paling banyak kerja dia lakukan? A ke B ke C? B lah, 50 joule paling banyak. Padahal budak tu tolak troli je. Tapi sebab jauh sikit sampai 5 meter. Kalau A tu tak banyak, 20 joule tu. Paling sikit C lah. Mana jauh sangat gerak. Dan nilai dia punya daya pun tak banyak. Okay, from there kita lihat mengira kerja yang dilakukan. Rajah 7.2 menunjukkan seorang murid yang mempunyai berat badan 400 Newton. So 400 tu adalah dia punya force. F force. Dengan beban di tangannya 100 Newton. So bertambahlah. So makin berat lah kan. 400 plus 100 ada 500 Newton. Newton. Menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. Hitung kerja yang dilakukan. Kalau pun kat bawah tu 4, ini 3. Jangan pandai-pandai pergi buat Pythagoras theorem. Tak siapa suruh awak. Kalau betul-betul belajar dalam matematik, expert dalam form 1 punya Pythagoras theorem, tangga tu pergi kira 3, 4, lepas dapat 5 meter. Wrong. Jawapan awak wrong. So dia kena darab dengan yang menegak, sebab dia melawan graviti, dia naik atas. So menegak dia berapa? 3 meter. So kerja ialah W equals to Fs. Dia punya force tu bertambah tadi sebab badan dia 400 Newton dah. Kemudian tambah 100 Newton kotak tu. Jadi 500. Darab dengan 3 sebab 3 meter tangga tu. Tinggi dia, kena ambil tinggi dia. Tak boleh ambil yang sending tu, tak boleh. Salah. Tak boleh ambil yang mendatar, tak boleh. Dia kena ambil melawan graviti sebab graviti tu menarik ke bawah. So dapat 1500 joule. Next page. Contoh 2. Contoh 2 kita dapati rajah 7.3 menunjukkan Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kg dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Okey, ini Ali buat kerja angkat kotak je, tak macam tadi si siapa ni? Si murid tadi yang contoh 1 tu. Diri dia kena bawa melawan graviti dan kotak tu. Yang ini si Ali ni tak payah bawa diri dia, kotak je naik atas. So tak payah dia punya jisim, ya. Jisim kotak je 10 kg dari lantai ke atas almari. Kerja dilakukan oleh Ali berapa? Dan awak kena perasan kalau dia bagi kg kena tukar pada Newton. Dan graviti adalah setiap 1 kg graviti tarik 10 Newton. So kalau dia 10 kg kotak tu kena darab dengan 10 nak tukar kepada Newton. So that means jadi 100 Newton. Tengok penyelesaian. Berat kotak saja 100 Newton. So nak tahu kerja dia, W equals to Fs sama dengan force dia adalah 100 Newton. Berapa tinggi? Tinggi melawan graviti 2 meter. Darab 2 jadi 200 joule. Faham? Okey, ni mudah saya tak tulis lah. Sebab tengok situ pun nampak senang. Cuma kena dengar sebab ada tips-tips yang setengah pelajar kata, kenapa 10 kg tak darab 2 je dapat 20 joule? Tak salah dah. Sebab tu kg, dia mesti dalam Newton. Newton. Okay, so tak apalah. Kalau dah dengar elok, you should know kalau kg tukar pada Newton. Okay, contoh 3. Seorang buruh menarik sebuah baldi berisi simen. Berat simen je. Seberat 300 Newton dari atas tanah ke tingkat 1 sebuah bangunan. Melawan graviti, ya. Dengan menggunakan sistem takal. Takal tu yang macam bendera tu, ada benda kat atas tu kan. Tingkat 1 adalah 10 meter dari tanah. Berapakah kerja yang dilakukan oleh buruh itu? W equals Fs 300 Newton darab dengan 10 meter, 3000 joule. Tengok macam Raminda. I did mention about this is now. Adakah kerja dilakukan dalam situasi yang tunjukkan dalam gambar foto ini? Ada kerja tak? Kalau pay attention awal-awal tadi, ada kerja ke tak ada? Memang tak ada kerja.
Sebab apa? Sebab mana ada jarak. Dia ada daya ataupun force daripada lelaki tapi tak ada jarak, tak gerak pun dinding tu. Kalau segi bahasa pun tak ada kerja lah tolak dinding buat apa, kan? Okey, kita lihat seterusnya tenaga dan kuasa. Okey, setelah kita faham apa dia kerja, iaitu W = Fs ataupun kerja sama daya dalam jarak, kita lihat tenaga dan kuasa pula. Tenaga. Okey, tenaga didefinisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Awak pun tahu kan, dah belajar masa form 1, form 2. Kalau tak ada tenaga nak bekerja macam mana? Jadi kalau ada tenaga, dia adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Itu tenaga. So unit SI bagi tenaga, Joule juga. Tadi work pun Joule, ini pun Joule juga. Apabila daya 1 Newton dikenakan menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 Joule telah digunakan. Sebab 1 Newton darab dengan 1 meter. So 1 jugalah. Cuba lihat apa yang cikgu ni cakap. Gaya pakaiannya cikgu pandai dia kata cikgu. Tak apalah cikgu baju biru ni. Perhatikan darjah 7.4 yang belah kanan tu. Sekiranya Kamal dan Akid menaiki tangga bermula dari lantai bawah ya, pada masa yang sama, siapakah mempunyai kuasa yang lebih tinggi? Mengapa? So Akid lain, Kamal lain. So dia suruh kira kuasa. So kuasa. Bila kuasa, kalau tadi kita ada kerja, ini formula dia. Kuasa adalah power adalah ya, work over time, ataupun kuasa adalah kerja par masa, ataupun kita boleh buat tak apa, kerja par work bagi masa, ataupun sama juga dengan work adalah Fs ya, force daya dengan sesaran dia, jarak dia bagi dengan masa. Ini boleh, ini boleh. Itu kuasa. Okey, dia suruh perhatikan tadi, dia nak minta kuasa pula dah. Kalau nak kerja boleh tak? Kerja Akid bawa 10 Newton, Kamal pun 10 Newton. Okey, so kita pasti jarak siapa jauh daripada lantai. Kamal lah. So lagi besarlah nilai dia punya jarak. So tentulah Kamal lebih punya kuasa lebih tinggi banding Akid ya. Okey, so kuasa P didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Kerja tadi adalah kadar untuk kuasa ya, melakukan kerja. Ini adalah kuasa. Power ialah the rate of doing work. Okay, so itu dia punya unit SI. So that means kalau kuasa adalah ini, it can be work Newton meter per second, Newton meter per saat, ataupun Joule per saat. Boleh je, dua-dua boleh. Ini boleh guna, ini boleh guna. Okay, so kita dapati dan satu lagi, Newton meter per saat. Newton meter per saat adalah sama dengan watt. Sebenarnya nama James Watt. So kita boleh guna watt terus, ataupun Newton meter per saat, ataupun kita boleh gunakan Joule per saat ya. Unit SI bagi kuasa ialah watt, W. Apabila satu, yang saya sebut dia James Watt ya, salah seorang ahli sains barat. Apabila 1 Joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, kuasa sebanyak 1 watt, sebab 1 darab 1 ya, telah digunakan, iaitu 1 watt sama dengan 1 Joule per saat. Seterusnya muka surat 213, kita lihat contoh pengiraan kuasa dalam aktiviti harian. Okey, contoh 7.5 menunjukkan beberapa aktiviti dalam kehidupan harian. Saya tengok Mak Nyet tu, Pak Nyet tak tahu aktiviti D ni. Apa Pak Nyet ni buat? Dia panjat pokok kelapa ni, berat dia 50 Newton Pak Nyet ni. Memanjat, nampak cepat bukan Mak ya. Kalau Mak lain sikit badan dia, ada pula baby dukung kat poket dia ni Pak Nyet ni. 50 Newton memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat.
You hardly see this nowadays, kecuali masuk zoo tengok dah terkurung semua ya. Zaman saya kecil dan remaja, balik kampung ada je. Dia menggunakan monyet untuk dapatkan buah kelapa, yang pokok kelapa tinggi. Nowadays pokok kelapa rendah-rendah je. Tapi tepi pantai masih ada yang tinggi lagi kan. Tapi some people zaman saya remaja ada je bapak-bapak yang bekerja untuk panjat kelapa untuk menyara kehidupan keluarga ya. Memang keluarga susah biasanya kalau panjat kelapa. Upah tak banyak, risiko dia, bahaya dia tinggi sangat. Kau jatuh, innalillah, betul tak? Tapi itulah some parents dia lakukan apa-apa sahaja kerja asalkan halal, nak bagi makan isteri dan anak, to put food on the table. So hargai bapa-bapa ya, hargai ibu-ibu. That's why suruh taat, Allah suruh taat bapa, ibu dan bapa, dua-dua. Mak tu lagi lah teruk, mengandungkan awak, melahirkan awak, menyusukan awak, membesarkan awak, will do anything for you. Most mother yang normal. Kalau tak normal tu dah dia salah, berzina sebagainya, anak tu dia bunuhnya, tinggalnya dekat tepi tong sampah, habis mati kena semut. Ataupun kalau yang hati dia lembut sikit, letak dalam kotak, dalam kain batik kat kotak, letak tepi surau, macam-macam. Sebab apa? In the first place sebab buat maksiat, dah takut. Itu dunia punya masalah ya. That's why jaga solat, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada buat benda-benda yang Allah tak suka. Solat nombor 1. I've been telling, solat nombor 1 ya. Okay, so monyet tadi mempunyai berat 50 Newton, panjat pokok 3 meter. So nak cari dia punya kuasa. Ini mana formula tadi? Kuasa, ini kuasa, nampak tak? Okay, adalah work over time. So work dia, force dia adalah Fs ya. Work adalah Fs, force dia adalah 50 Newton, darab dengan jarak 3 meter bahagi dengan masa 20 saat. So potong-potong. So kita akan dapat 15 over 2 become 7.5 watt. Watt paling senang. Ada tak di sini? D, aktiviti D. Tu jawapan terus. Jadual 7.2 kat bawah kuasa yang diperlukan 7.5 watt. Nak buat sikit-sikit macam tu pun boleh, nak kira terus macam ni pun boleh, senang je. Dan lihat aktiviti E. Okey, Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B dengan daya 30 Newton sejauh 2 meter dalam arah daya dalam masa 5 saat. So dia punya force, dia punya daya berapa? 30 Newton. Darab dengan jarak 2. 30 darab 2, 60. Masa berapa? 5. So 60 bagi 5, 12. So 12 watt. Tengok bawah, yang hijau tu pula, hijau pekat E tu, bawah dia 12 watt. Tak susah pun nak kira ni. Kalau tahu formula ni kau tak tahu, ataupun tahu tapi tak kerti guna, sebab apa? Tak belajar betul-betul. So senang je, guna je formula tu. Now look at activity F. Apa yang pakcik ni membuat, pakcik exercise ni. Sado tak tahulah. Pakai baju nampak ketiak kan. Pemberat 150 Newton diangkat. So force dia 150, setinggi 1 meter. So darab 1 lah dia punya sasaran Fs. So 150 bagi masa 0.5 saat. So that means jadi 1500 bagi 5 dapat 300 watt. Senang aja. Kalau tak apa faham, patah balik. Kemudian tengok balik gambar, and then dengar. Dia cuba tulis, faham ke tak faham. So kerja yang dilakukan dan kuasa yang diperlukan dalam aktiviti D, E dan F. Kalau dia minta kerja, kenalah kira kerja dulu. Kalau dia minta kuasa terus, boleh kira macam saya. Kalau dia tak kira kerja dulu, dia bagi masa jadi kuasa, boleh je, dulu boleh. Seperti ditunjukkan dalam jadual 7.2. So tengok balik macam mana dia kira, apa formula dia kan, macam mana dapat jawapan tu. So that means senang aja. Tak faham tengok balik. Asal usaha, insya-Allah Allah bagi jalan. Kalau yang malas tu, yang aduh, jadi apa kau malas? Cuba nak makan ke malas boleh? Nak tengok ada orang nak malas makan.
Setengah orang cakap dia malas makan, tu dia makan juga. Nak suap je malas. Aduh, lapar lah perut. Okey, so kita lihat muka surat 214. Mengira kerja dan kuasa yang diperlukan. So this activity, dia suruh kira kuasa, kerja dan kuasa. Digunakan pemberat 100 gram, benang dan bongkar kayu. Radas baca sendiri. Ada jam randik situ sebab nak kira kuasa nanti kan, berapa saat ya. Okey, arahan sediakan macam Raja 7.6. You have meja. Atas meja ada 2 bongkah. Okey, kita ada neraca spring. Nak tengok bacaan bongkah tu. Kenapa 2 bongkah? Macam kanan tu color muda je. Kalau kita tengok arahan ya. 2 bongkah ke 1 bongkah, yang kanan tu adalah tempat dia bergerak ke, tak tahulah saya lagi. Okey, kita lihat nombor 2. Tarik neraca spring sehingga bongkah kayu itu mula bergerak. Mula dia duduk macam tu kan. Kalau tarik spring tu, tengok dia ada bacaan tapi tak gerak lagi. Masa gerak je, that is dia dapat mengatasi geseran. Okey, tarik neraca spring sehingga bongkah kayu itu mula bergerak dan catatkan daya yang ditunjukkan pada neraca spring. Nombor 3, tarik bongkah kayu itu sejauh 1 meter dengan daya tersebut seperti tunjukkan dalam rajah 7.6. Okey, suruh tarik jauh sikit. Mula bergerak, dah ambil bacaan, jauh sikit 1 meter. Kemudian Inter akan anda mengukur masa yang diambil untuk menggerakkan bongkah kayu itu dengan menggunakan jam randik. That's the use of stopwatch ataupun jam randik dalam makmal. Nombor 4, catatkan masa yang diambil, hitung dan catatkan kerja yang dilakukan. So force times by distance. Force dia adalah daya dia ada berapa tadi? Pemberat 100 gram. Okey, 100 gram. Kemudian darab dengan sesaran dia 1 meter. Itu untuk kerja. So jadi 100 apa? Joule. 100 Newton meter pun boleh. Kemudian catatkan masa yang diambil, hitung dan catatkan kerja dah cakap tadi. Dan kuasa, that means bagi dengan berapa lama. Tengok berapa lama lah. Kena awak catatkan dari jam randik tu. Okey, so sediakan susunan radar seperti yang ditunjuk dalam rajah 7.7 pula. Okey, 7.7, angkat pemberat 100 gram. Angkat pemberat 100 gram. Mana dia? Dengan neraca spring sejauh 0.5 meter. Nampak tu? Dia angkat setinggi tu. Secara menegak dari lantai. Catatkan daya ditunjukkan pada neraca spring. Minta rakan anda mengukur masa yang diambil untuk menggerakkan pemberat tersebut menggunakan jam randik. So kena berdua lah. Akhir sekali catatkan masa yang diambil, hitung dan catatkan kerja yang dilakukan. Kerja dia mesti FS ya. Berapa force dia adalah berapa? 100 gram. Kena tukar menjadi Newton ya. Dan kuasa diperlukan dalam jadual. So kena tukar Newton, darab dengan jarak, bahagi dengan masa ya. Okey, page 215. Kita habiskan aktiviti ni aja. Dah habis ke? Untuk the first part, yes, 7.1 dah habis. Kita habiskan 7.1. If you do the experiment, if you do the activity in school, please masukkan jawapan nilai-nilai yang kira ke dalam kotak ini ya, kotak yang biru tu. Okey, kemudian soalan, nyatakan jenis daya yang diatasi semasa menarik bongkah kayu di atas permukaan meja. Banyak kali saya cakap, bila dia gerak aja, that means dia mengatasi daya geseran. Jenis daya. So menarik bongkah, jenis daya. Kemudian B, mengangkat pemberat 100 gram secara menegak dari lantai, daya graviti lah. Nombor 2, aktiviti yang manakah melibatkan kerja yang dibuat paling banyak? Kedua eksperimen tu baru boleh jawab ya. 3, nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi kuasa. Kuasa ialah kuasa tadi ni. Ni tadi. Ya, tapi sebab ini ya, dia pergi kerja FS. Kuasa adalah FS over time. So dia minta berapa? 3. So dia punya daya, satu adalah daya, nombor 2 adalah
jarak, dan nombor 3 adalah masa. Okey. 4 aktiviti yang manakah dilakukan dengan kuasa yang paling tinggi? Akan buat eksperimen tu pun boleh jawab. 5A, berikan satu contoh aktiviti atau objek dalam kehidupan harian yang melibatkan kuasa yang tinggi. Siapa dia boy suka apa ni, motor besar tu, mana lagi berkuasa? Itu kuasa lah tu. Banyak sebenarnya. Kuasa kereta, kuasa motor, kereta api, kuasa ya. Kalau dulu dia kira kot apa? Dia tak kira untuk watt tu, dia kira horsepower. Kenapa guna horsepower? Tengok benda tu, satu ekor kuda boleh tarik tak? Kan perlu 2 ekor kuda, ke 3 ekor kuda tu horsepower tu. Okey, so kemudian B, berikan satu contoh aktiviti atau objek dalam kehidupan harian yang melibatkan kuasa yang rendah. So kejap je buat, ringan je, kejap je. Boleh fikirlah sendiri. Kuasa yang ringan, tadi kuasa yang tinggi tu kena jauh, jarak dia jauh, daya dia besar, masa dia singkat. Tapi kalau contohnya kuasa yang rendah, daya pun rendah, masa jarak pun dekat, masa pun sekejap je. Okey, ataupun masa kena tinggi lah, masa tinggi sikit kena tengok formula tu. Practice formula 7.1. Okey, definisi kerja, tak ingat tengok balik kat belakang, tulis supaya ingat. Mata, otak, kemudian tulis. Kalau kadang-kadang awak sebut itu pun mengingatkan. Banyak kita guna panca indera, baru senang lagi, senang ingat. Kalau orang study tu bergerak mulut, cakap-cakap tu, dia kata betul lah tu cara tu. Kau orang gila ni jalan seseorang pun cakap, tak tahu siapa dia cakap. Bukan gila, kau study tu belum malah. That's the way tu, cepat lagi ingat. Mata melihat, telinga, bila kita cakap telinga mendengar, kita tulis lagi. That's why ikra. Kan? Apakah maksud tenaga? Pun rujuk kat belakang, tulis, sebut, ingat. Berikan definisi kuasa pun ada kat belakang. Apakah unit kadar apa tadi? Kadar kerja yang dilakukan. Apakah unit SI bagi kuasa pun ada kat belakang. Yang kita mau belajar tadi. So ini kira lah kerja dia. W equals Fs, force dia 2500 Newton times by 4. Tak payah tukar sebab dia bukan kg ya. Terus darab. Berapakah tenaga digunakan untuk mengangkat beban oleh crane? So tenaga dia berapa joule? Samalah dengan A. Jika masa diambil oleh crane untuk mengangkat beban itu ialah 1.2 minit, hitungkan kuasa crane itu. Jawapan tadi 2500 times by 4 bahagi dengan is not 1.2 sebab itu minit, kena tukar pada saat. So 1.2 times by 60. So kita stop there first. Nanti next class termasuk tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okay, so thank you for watching. Okay, dan also please subscribe kalau belum. As usual, pesanan saya adalah jaga solat. Mudah-mudahan kita terpelihara dunia dan akhirat. Taat ibu bapa selagi mereka tak suruh pada maksiat. Hormati guru-guru. Mudah-mudahan berkat ilmu awak dapat. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda, supaya cantik akhlak awak di sisi manusia dan terutama di sisi Allah. Don't forget to doa untuk sadar akidah kita yang sedang berjuang ya untuk membebaskan masjid kita ya, dan mereka adalah barisan hadapan, frontliners, sebabkan mereka telah melakukan fardu kifayah yang tak mewajibkan untuk awak pergi tau. Kalau tidak awak kena pergi, tapi dia orang tak ada. So kita buat mudah je, doa, sedekah, apa lagi, boycott. Halah mudahnya bagi kita banding mereka. Cuba tengok video-video yang bergelimpangan, darah sana sini, anak-anak kehilangan rumah mak bapak. Tak ada bayangkan. Don't forget 3 tu, doa, sedekah dan boycott. Okay, so insyaAllah sambung later. Kita start di page 210. So that's all for tonight. InsyaAllah jumpa lagi. Kita kata tonight saya buat recording malam. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.